Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama kita lagi di segmen Inspirasi Haramain bersama alumni KUJDT. Saya Dila dari wakil jualan daripada KUJDT, dan hari ni kita bersiaran langsung di Salai Valley Restaurant. Okey, hari ni kita bersama 2 orang alumni. Sebelum ni hanya seorang saja kalau setiap episod kita buat. So hari ni episod kali ni istimewa sikit lah, sebab kita buat 2 alumni. Okey, yang pertama adalah Mak Siti dan juga Kak Ann. Mak Siti boleh kenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Terima kasih petugas Gembala Umrah yang telah sudi menjemput Mak Siti untuk bersama-sama di alumni ini. Di sebelum itu Mak Siti memperkenalkan lah. Nama saya Siti Aminah binti Masrani. Berasal dari Kampung Usajaya. Bekerja di Surau Plaza Angsana dan telah mengikuti Gembala Umrah pada 19 hari bulan 12 2019. Okey, Siti Aminah binti Masrani, yes, atau lebih dikenali sebagai Mak Siti. Itulah panggilan yang digelar dekat tempat kerja. Jadi panggilan tu memang membuatkan kita mesra pada semua pelanggan dan pengunjung di Surau Plaza Angsana. Okey, terima kasih Mak Siti. Okey, seterusnya bersama alumni yang kedua. Okey, mungkin boleh kenalkan diri? Nama saya Nurhana binti Ismail. Saya berasal di Johor Bahru. Dan saya telah mengikuti umrah JDT buat umrah bersama KUJDT dan juga pada 1912 dikenali sebagai apa tu? Dikenali sebagai KN. Kak Ann dan juga Mak Siti. Kak Ann dan Mak Siti adalah merupakan alumni KJDT pada tarikh 19 hari bulan 12 2019. Jadi ini pergi sama-sama lah ni. Kenal. Dapat tak? Satu penerbangan. Satu hotel, makan bersama. Ya, betul. Jadi kami dah macam adik-beradik. Ya, betul. Dia mengeratkan lagi silaturahim lah. Kalau dulu kami tak pernah kenal, tapi apabila kami bersama Gembala Umrah, kami menjadi macam satu keluarga dan satu adik-beradik. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, Kak Ann dan juga Mak Siti, ingat tak masa trip 19 bulan 12, Mak Siti dengan Kak Ann pergi dengan ustaz siapa? Musyrif siapa tu? Saya bersama Musyrif Fakrul Razi dan Ustaz Yazid. Ustaz Yazid. Bersama juga dengan petugas-petugas Gembala Umrah lah yang lain. So masa hari tu, sebab kita setiap kali trip umrah kita akan buat 2 bas. Okey, Mak Siti grup siapa tu dan nama grup apa? Saya bersama grup Pisang. Okay, yang diketuai Mak Siti dulu, kenapa? Grup Pisang yang diketuai oleh Ustaz Fakrul Razi. Saya pun sama grup Pisang dan diketuai oleh Fakrul Razi juga. Ustaz Yazid bahasa lain lah. Okay. So nak tanyalah, sebab ini adakah pergi umrah bersama KJT adalah first time ataupun macam mana Mak Siti? Pertama kali Mak Siti memang rasa terharulah dapat pergi Gembala Umrah. Selama ni Mak Siti hanya tengok orang sedih, tak ada duit. Tapi kalau dalam hati kita niat nak pergi umrah, walaupun kita tak ada duit, Allah akan kasih kita rezeki. Jadi Mak Siti setiap malam berdoa agar Mak Siti ni menjadi tetamu Allah. Walaupun kata orang rezeki kita tak tahu seberapa, tapi kita kena tanamkan niat lah. Yang kita betul-betul nak pergi ke rumah Allah. Selama ni kita hanya dengar makam Rasulullah, Kaabah, rasa dalam sekolah kan cikgu ceramah. Tapi kali ni kita betul-betul dipanggil macam secara tiba-tiba. Jadi Mak Siti amat bersyukurlah kerana Gembala Umrah JDT menjadi pilihan hati Mak Siti. Sampai kan kalau Mak Siti pergi lagi pun, Mak Siti tak akan ikut trip lain, mungkin JDT juga. Alhamdulillah, terima kasih Mak Siti. Okey, untuk Kak Ann macam mana? First time juga ke ataupun
First time juga, dan saya pun tak sangka dapat ikut dengan KUJDT, dan juga rezeki tu pun tak disangka. Niat di hati dulu-dulu tu nak pergi jugalah umrah, tetapi tiba-tiba Allah izinkan saya pergi dengan KUJDT, dan ada juga yang sponsor, hamba Allah tu lah, saya tak perlu sebut nama dia, dan saya ucapkan pada dia terima kasih banyak kerana sponsor saya untuk pergi, dan juga petugas-petugas di sana dan di KUJDT juga beri kerjasama kepada saya, dan juga rakan sebilik saya Mak Siti. Dan dia ni baru awal-awal lagi dah sedih dah. Macam mana ni, belum sampai ke tengah. Okay. So kita nak cerita yang seterusnya, macam mana pengalaman Mak Siti, sebab kita duduk sana 12 hari 10 malam kan. Okey, Mak Siti pergi masuk umrah Mekah dulu ke masuk Madinah dulu? Mula-mula Mak Siti dikasih trip pada 19 hari bulan. Dia tu Mak Siti dapat telefon, Mak Siti kena trip 20 hari bulan. Jadi Mak Siti dapat pergi melalui turun ke Jeddah dan terus ke Mekah dulu. Jadi Mak Siti mengerjakan umrah dululah sebelum pergi ke Madinah. Pengalaman masuk kita jejak kaki dekat Tanah Haram, kita buat ibadat umrah yang pertama, first time nampak Kaabah, apa rasa tu Kak? Apabila Mak Siti menjejakkan kaki bersama-sama trip gembala umrah, macam Mak Siti ni tak percaya tahunya Mak Siti dah sampai kat Mekah. Kata kita, ya Allah, betul ke aku ni di bumi Mekah? Apabila Mak Siti dibawa untuk umrah yang pertama bersama kita punya musyrik, itu jangan dibawa ke Mekah, macam nampak Kaabah tu macam sedihlah, hibah. Macam selama ini Mak Siti hanya tahu nama, tapi Mak Siti dapat pergi bersama kawan-kawan. Memang rasa terharulah dalam usia warga emas ni. Mak Siti telah dipanggil. Rezeki Mak Siti ditentukan oleh Allah. Tapi pengalaman Mak Siti yang menggembirakan, Mak Siti dapat pergi. Tapi ada pengalaman yang sedih yang Mak Siti alami. Lagi Mak Siti pergi, Mak Siti memang meninggal cucu yang sedang koma. Jadi Mak Siti pergi mengelilingi Kaabah tu atas niat untuk cucu tu baik sakit. Tapi alhamdulillah Mak Siti punya doa semua dikabulkan. Jadi yang Mak Siti pergi tu bukan diri Mak Siti sebenarnya. Mak Siti tukar ganti dengan cucu Mak Siti yang sakit. Umur cucu Mak Siti lebih kurang 15 tahun. Setiap kali pusingan dalam Kaabah tu, Mak Siti berdoa, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kau sembuhkanlah penyakit cucuku yang koma. Apabila Mak Siti pulang, Mak Siti secara kebetulan dalam pusingan tu Mak Siti dapat tepuk dekat tu. Mak Siti minta pada Allah, yang diri Mak Siti ni bukan diri Mak Siti, sebenarnya cucu Mak Siti yang pergi. Pasal Mak Siti nakkan dia baik, sihat, walafiat. Dalam 7 pusingan, Mak Siti memang tak ada niat lain. Niat cucu Mak Siti biar baik. Pasal lagi Mak Siti nak pergi umrah, dia pernah bercakap, ni Nadira nak hantar nenek pergi umrah tapi tak kecapaian. Dia di hospital, yang dapat pergi ibu dia pun mengantar Mak Siti hanya di depan rumah. Itu yang menyedihkan Mak Siti. Mak Siti berjanji apabila sampai di bumi Mekah, umrah Mak Siti akan kasih dia. Itu yang Mak Siti rasa terharu. Tapi sekarang alhamdulillah cucu Mak Siti dah sihat walafiat. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya kita sangat kongsi sikit lah, sebab untuk trip Mak Siti dengan Kak Ann, saya sebenarnya adalah salah seorang petugas yang pergi bersama-sama dengan Mak Siti dengan Kak Ann. Okay, Mak Siti ni sepanjang di sana, kita tengok dia gembira saja. Kita tak tahu rupanya ada kisah di sebalik dia lah. Okay, so rupanya inilah kisah yang hari ni yang Mak Siti kongsikan kepada semua, yang salah satu boleh kita jadikan inspirasi kepada semua orang lah yang tengah tengok live sekarang ni lah. Okay, seterusnya kita tanya pula Kak Ann, pengalaman Kak Ann ketika pergi buat umrah, sebab Kak Ann adalah orang kurang upaya dan menunaikan umrah dengan menaiki wheelchair. Okay, so Kak Ann boleh kongsikan tak sedikit macam mana? Saya pakai kursi roda dan dibantu oleh petugas
di sana untuk menolak saya buat umrah. Saya rasa okey, dia punya menjalankan untuk saya tu okey, saya rasa selesa, dan dia mengajar saya cara-cara untuk mengelilingi, membaca apa, kerana saya kurang mahir pada membaca, tapi saya faham. Dia mengajar saya dan saya buat seterusnya, dan dekat situ juga saya berdoa kerana telah dimakbulkan oleh Allah. Apa yang saya nak pergi tu dah tercapai dan termakbul. Selama ni saya berdoa supaya saya satu hari saya dapat pergi sana, dan tercapai oleh bantuan petugas-petugas di sana di KUJD itu juga. Sekarang dah termakbul. Ada 2 lagi yang akan termakbul. 1 sudah, dan sekarang ni pun akan termakbul jugalah. Saya harap sesiapa yang nak pergi seperti saya orang kurang upaya, diharap dapatlah membawa waris lebih baik, untuk tahu keadaan di sana, untuk menguruskan orang seperti saya yang bergerak mungkin memakan masa yang agak perlahan, untuk membantu pergerakan, untuk menyalin pakaian ke. Kalau macam saya sendiri boleh buat sendirilah, cuma dibantu untuk tolak saja. Yang kurang buat pergerakan tu diharap dapat membantu anak mereka seperti saya untuk membantu menjalankan ibadah umrah di sana. Lebih baik saya sarankan untuk bawa pewaris. Apa yang Kak En cuba sampaikan untuk bagi orang yang kurang upaya untuk menunaikan umrah, kita sarankanlah untuk bawa anak ke ataupun waris terdekat. Tak kisah, sebab dia adalah salah seorang, jika ada apa-apa berlaku untuk kita buat umrah ke apa, ada orang yang tolong lihat kan. Ya, betul. Saya nak tanya macam Kak En, sepanjang dekat Mekah dan Madinah, dari segi makan, dari segi naik bas semua tu macam mana? Saya pun antara salah seorang yang paling selalu tolong Kak En adalah Mak Siti. Mak Siti selalu tolong. Alhamdulillah, itu semua kerja Allah. Mungkin saya dititipkan oleh Allah untuk menjaga En. Jadi saya pun bersyukur dapat membantu orang yang kurang upaya. Jadi kata orang, itulah ganjaran yang saya dapat berikan. Wang ringgit saya tak dapat berikan, pertolongan itu yang penting. Terima kasih Mak Siti. Okay, sepanjang yang masa, adakah semua berjalan dengan lancar tak Kak En? Berjalan dengan lancar dan berpuas hatilah. Semuanya berjalan lancar, dan saya pun rasa bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Gembara Umrah JDT. Ya. Okay, Alhamdulillah. Macam sepanjang kat sana 12 hari 10 malam, ada tak pengalaman yang tak dapat lupakan, ataupun kita tengok depan mata benda tu terjadi? Okey, kita mulakan dengan Mak Siti. Ada tak Mak Siti kongsikan? Pengalaman yang saya terima di Mekah memang banyak. Diberi petunjuk, dikasih semangat, diberi kekuatan. Kalau selama ini kita lemah, takut, tapi bila sampai di sana, kita menjadi berani, kuat, tak takut. Hanya niat kita, aku bersama Allah, bersama dengan KUJT yang telah membawa. Kemudian segala perjalanan yang begitu lancar, maknanya tak sangkut-sangkut. Begitu juga di Madinah, pengalaman Mak Siti yang Mak Siti tak dapat lupakan, dapat pergi ke Raudah. Selalu ini kita dapat mendengar Rasulullah sahaja, makam dia macam mana. Tapi di sana kami dibawa oleh petugas KUJDT untuk pergi ke makam Rasulullah. Jadi kita dapat melihat betapa sedihnya Mak Siti selama ini. Kita hanya tahu Rasul, hanya dalam cikgu gambaran. Tapi kali ini kita mengadap dapat sembahyang sunat. Cuma kapal saya cakap, saya pernah lihat, saya memberi salam pada Assalamualaikum ya Rasulullah. Akulah orang yang paling beruntung yang telah dapat menjejakkan kaki selama ini. Aku tak pernah tahu di mana makam Rasulullah. Tapi kali ini dapat lihat, dapat sembahyang. Hingga Mak Siti berniat, ya Rasulullah,
kau panggillah aku sekali lagi untuk menerima ummi walaupun hanya setakat makam, tidak dapat mengkau wajah. Tapi saya harap hamba ini harap dapat Rasulullah mendengar apa percakapan Mak Siti. Dan Mak Siti pun telah bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, hamba-Mu ini telah meninggalkan cucu yang sedang tenat, yang tengah gabung, yang hanya tinggal 50. Tapi Mak Siti berdoa pada Rasulullah, kalau aku ni umat-Mu, kau angkatlah ya Allah, kau temuilah cucuku dengan Allah apabila aku kembali. Dan kau sampaikanlah salamku pada Rasulullah dan juga Allah Ta'ala agar penyakit cucu Mak Siti ni diangkat. Alhamdulillah, mungkin Rasulullah itu mendengar Mak Siti punya seruan. Hinggalah anak cucu Mak Siti sihat. Dalam beberapa hari Mak Siti mendapat telefon dari kampung yang mengatakan cucu Mak Siti daripada ward ICU dah kembali ke ward biasa. Itulah mungkin Rasulullah kata orang mengkabulkan permintaan Mak Siti. Alhamdulillah. Itu antara yang pengalaman yang yang kedua lah. Yang kedua. Okey, so sedih ke sini? Okey, so kalau macam untuk Kak Ann pula, apa pengalaman yang Kak Ann paling tak dapat lupakan lah pergi dekat sana, pergi masuk Masjidil Haram, ada situasi yang depan mata berlaku ke atau macam mana? Ada pertama dapat melihat Kaabah dari dekat. Kedua dapat masuk Raudah. Dan Senang tak masuk Raudah? Senang jugalah. Sebab dia ikut turn kan. Senang jugalah, mudah lah. Dan dia ada, kita sharekan ada, okay, untuk masuk Raudah ada orang yang untuk berjalan kaki, dia diasingkan dengan orang yang menggunakan kursi roda. Ya, saya. Jadi masa tu kita terpisah kan Mak Siti? Ya, kita terpisah. Dengan Kak Ann kita pun tak nampak di mana, Mak Siti pun di mana. Tapi Alhamdulillah Mak Siti dengan Musyrifah, Kak Ann bersama dengan saya lah untuk masuk Raudah. Betul. Okay, selain daripada tu, pengalaman yang paling tak dapat dilupakan, saya dapat sembahyang jenazah yang selama ni tak ada berlaku di sinilah. Di sana saya dapat sembahyang jenazah yang kedua, ketiga. Saya rasa seronok dan bertuah jugalah. Itu antara pengalaman yang tak dilupakan. Okey, saya diberitahu oleh Kak Ann. Kak ingat tak masa Kak Ann masuk Masjidil Haram, depan mata Kak Ann sendiri ada orang meninggal? Ya, betul. Ada orang meninggal. Kak Ann dengan Mak Siti kan? Kau kongsikan tak macam mana waktu tu berlaku? Ketika itu pagi subuh, kami pergi dekat Kaabah, ingin nak lihat Kaabah. Apabila kami di sampai tempat kawasan Said, ramai orang berkumpul. Mak Siti pun hanya ingin nak bawa Kak Ann beraun. Kerana Kak Ann pun kata orang itulah hajat dia untuk kata orang nak tengok Masjidil Haram. Tiba-tiba apabila Mak Siti kat situ, Terjatuh. Satu kumpulan gembara dari mana saya pun tak tahu terus meninggal. Tapi di sana memang cepatlah dia punya proses. Kita tengok betul-betul dia meninggal tu depan mata Mak Siti. Dan saya dia juga meninggal pun tak macamlah kita, dia datang dia meninggal, jatuh, pensan, orang pegang terus. Dia tu kata orang troli untuk membawa mayat tu datang. Bila kita sampai situ, di bawah terus tak nampak. Memang cepat dia punya perjalanan untuk memakamkan. Seorang. Masa tu pagi. Masa pagi dia pergi orang gitu. Okay, so macam saya nak tanya sedikit lah. Masa Mak Siti buat umrah, kita buat 3 kali umrah kan dekat sana, dibimbing oleh ustaz. Semua berjalan dengan lancar ke? Ya, berjalan. Selama saya mengikuti Gembala Umrah JDT, perjalanan dari mula Mak Siti daftar hingga ke kursus, hingga perjalanannya ke Dato' On, hingga pergi ke KLIA sampai ke penerbangan, kami dihantar balik dijemput. Jadi kami rasa memang berpuas hati dengan bimbingannya. Walaupun kami ni kata orang separuh ingat lupa zaman sekolah, doa-doa, tapi kami satu keistimewaan KUJDT, dia dikasih satu
peti suara untuk kita. Jadi kalau kita tak tahu baca pun, kita hanya mengaminkan. Itulah kelebihannya. Jadi bagi-bagi peserta-peserta Gembala Umrah yang nak ikut KUJDT, jangan takut. Tak pandai membaca, tak pasal apa. Bimbingan muslim kita akan membaca. Kita hanya mengaminkan saja. Jadi selama ni kadang mak-mak yang ada takut nak baca, dia tak tahu. Tapi jangan bimbang. Muslim kita baca dengan recording tu kita amin. Tapi kalau kita pandai, kita bacalah ayat yang kita tahu. Betul. Kalau kita tak tahu, kita berdoa pada satu je yang Mak Siti pesan pada Gembala. Bila kita nak pergi, kita nyak, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau tunjukkan aku jalan yang lurus. Kau beri aku kekuatan. Lagi satu, Kau berilah aku ilmu yang aku tak tahu. Aku percaya Engkau boleh mengajarku. Walaupun kita sebodoh mana, apabila kita niat di dalam hati, Allah akan beri satu pancaran nur. Dengan sendirinya, otomatik kita boleh baca dengan lancar. Itulah kelebihan Mak Siti. Mak Siti kalau ikutkan, banyak doa yang tak apa. Tapi kita bermohon pada Allah, yang tak lancar secara otomatik, boleh lancar baca. Keajaibannya bila kita Keajaibannya di situ. Macam bagi Kak Ann pula. Satu, kita mesti banyak doa kan. Ya, Banyak dekat betul. sana. Ya, Memang betul. tak berhenti mulutnya daripada niat Ya. berdoa. Sentiasa. Ada tak salah satu apa yang Kak Ann doa dimakbulkan? Boleh tak Ada. share sikit lah. Ada. Okay, siapa tu? Uh, Kalau tak keberatan lah boleh ke share. Satu, saya dah dapat apa yang saya cakap tadi, saya dah dapat tengok Kaabah secara dekat. Dan satu lagi, saya nak buka kedai. Ya. Adakah itu satu berita gembira pada hari ni? Coming soon. orang Coming kata. soon. Yes, saya- Alhamdulillah. Nanti alumni ataupun viewer yang tengah tengok ni jangan lupa support Kak Ann. Nanti Kak Ann akan share juga InsyaAllah. kan. Okay, so untuk Mak Siti, ada tak satu hajat yang Mak Siti doa dikabulkan? Ya, Mak Siti kalau ikutkan ngaji tekan panjang tapi Mak Siti pendekkan. Hajat Mak Siti dikabulkan, berdoa biar anak tu menjadi anak yang soleh, cucu soleh. Tapi doa Mak Siti semua dikabulkan. Apabila Mak Siti balik dari Gembala Umrah, semuanya berubah. Cucu menjadi baik, anak menjadi sehat, yang sakit pun dah baik. Yang jiran-jiran tetangga yang pernah kita memang minta doa, yang last doa memang kita minta doa, minta kata orang jiran tetangga semua sahabat andai, membuat kata orang macam silaturahim, tak nak bergaduh, tak nak apa. Jadi itulah yang Mak Siti kata orang benar-benar mengharukan. Segala-gala doa Mak Siti dikabulkan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dah lama tak jumpa Kak Ann. Start kita balik umrah hujung bulan 12. Sehingga kini baru dapat jumpa Kak Ann dengan Mak Siti secara rapat macam ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih jemput kami datang ke sini. Terima kasih datang kat sini. Okey, untuk yang last mungkin inspirasi, kita boleh dapat bagi inspirasi dekat orang ramai. Untuk Kak Ann, ada tak apa-apa kata-kata yang nak boleh orang yang nak pergi umrah tapi belum lagi nak pergi, ada niat tapi hold dulu, macam mana? Saya dekat sini saya nak cakap lah, yang sesiapa ada anak OKU seperti saya, jangan bimbang, cuma bawa pewaris menjaga mereka. Lebih bagus bawa pewaris lah. Kalau apa-apa berlaku pun kita ada bersama dengan anak-anak kita sendiri. Dan juga jangan lupa beramalkan banyak-banyak di sana, dan juga bawa lah kawan-kawan yang sebelum ni belum pergi, ajak-ajaklah dia orang datang ke KUJDT. Okay. Terima kasih Kak Ann. Mak Siti? Ya, jadi untuk perbualan Mak Siti, sebelum Mak Siti kembali ke Ansana balik, Mak Siti memberilah semangat pada yang belum pernah pergi. Walaupun niat kita memang tak ada duit nak pergi, tapi tanamkan semangat kita nak pergi. Niatkan di dalam setiap sembahyang, Ya Allah, aku ingin menjejakkan kaki di bumiku, di bumiku, berilah aku rezeki, Ya Allah. InsyaAllah Allah akan mengatur perjalanan hidup kita, rezeki kita. Dan setiap kali sembahyang, solat tu
Jangan putus-putus berdoa. Kita cakap, Ya Allah, kau panggillah aku menjadi tetamuku. Ya Allah, kau panggillah. Allah akan. Satu lagi yang Mak Siti kongsikan pengalaman Mak Siti. Dulu Mak Siti memang tak ada berhajat nak pergi umrah ya. Ni last minute. Mak Siti lagi nak pergi tu. Memang dulu teringin, tapi satu malam Mak Siti diberi satu hidayah. Ini bukan pengalaman yang main-main. Mak Siti diberi hidayah. Mak Siti terjaga pukul 3 pagi. Mak Siti pun buat solat. Itu dah memang Mak Siti ada terlupa balik kerja. Terlampau penat. Mak Siti tertidur, jadi Mak Siti ada buat sembahyang isyak pukul 3 pagi. Terjaga macam dikejutkan dari satu suara. Dipanggil. Lepas sembahyang isyak, Mak Siti tertidur. Dan itu Mak Siti macam dikejutkan. Dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Telinga Mak Siti ni sampai sekarang berdesin-desin. Jadi katakan pengalaman yang Mak Siti dapat lupakan. Mak Siti bangun. Adakah itu panggilanmu? Ya Allah, malahan aku tak ada duit. Aku memang tak ada duit. Anak dalam keadaan cucu aku yang sakit. Aku seorang ibu tunggal, menyara cucu lagi dengan anak-anak yang mesti ada cucu yang sekolah. Tapi panggilan tu mengikuti Mak Siti. Jadi Mak Siti pun telefon anak. Itu jam anak Mak Siti kerja dekat air biru sebagai sel minyak. Mak Siti pun cakap dengan dia. Dia cakap, Mak, kenapa Mak menangis? Cakap, Mak sakit. Kalau Mak sakit, besok Mak pergi hospital. Cakap tak, cakap. Mak cakap ada satu suara panggilan Mak. Cakap, Mak panggilan apa? Cakap, Mak macam dipanggil. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Cakap, Mak tak boleh tahan. Mak rasa rindu sangat. Mak memang nak pergi sana tapi Mak tak ada duit. Apa anak Mak Siti cakap? Mak, kalau itulah panggilan Mak, Mak jangan tangguh-tangguh. Terus besok pagi berjumpa gembala umrah. Tapi Mak cakap, duit Mak tak cukup. Mak, Allah akan kasih rezeki pada Mak. Jika niat Mak betul-betul, itulah panggilan Mak. Kebetulan Mak Siti pagi, lepas mandi, lepas sembahyang subuh, Mak Siti kerja, lepas kerja dengan uniform biasalah kan, Mak cleaner kan, uniform dia. Dilah pun nampak Mak Siti macam mana punya kerja kat surau. Pukul 10 pagi, Mak Siti terus pergi ke Bala Umrah, jumpa Ustaz Khairul, badan yang gempal-gempal. Yang comel-comel. Mak Siti masuk dengan Mak Siti punya pakaian, dengan apron Mak Siti. Dia pun cakap, Assalamualaikum Ustaz. Dia cakap, Waalaikumsalam. Cakap, oh Mak Siti. Dia pun kenal pasal Mak Siti bekerja kat situ. Cakap, masuk. Kenapa Mak Siti? Mak Siti pun cakap, nak tengok-tengok aja buat gembala umrah. Jadi Mak Siti cakap, okey Mak Siti tengok. Dia pun kasih satu buku. Dia cakap, Mak Siti, ni dia cakap ini lah maknanya, ini trip ni. Mak Siti pun dengan hati yang kata orang tak berbelah bagi, Mak Siti, memang Mak Siti nak niat pergi gembala, tapi boleh bayar ansur tak Ustaz? Dia cakap boleh Mak Siti, tapi hanya dia cakap kena bayar 1,000 untuk pendahuluan. Jadi Mak Siti nak ikut dia pun terus kasih. Mak Siti borak itu jam ingat kain ada. Kain yang badan bergempal tu. Mak Siti terus terpandang trip 19 hari bulan 12. Ustaz tu cakap trip ni Mak Siti, trip cakap tak. Mak Siti terus ambil trip. Mak Siti ingat Mak Siti mendaftar 6 hari bulan 2. 6 hari bulan 2 2019 pukul 10 pagi hari Khamis. Masih ingat Mak Siti. Jadi cakap, Ustaz cakap bila cakap kalau Mak Siti tak, dia cakap dalam minggu ni kasih advance 1,000. Mak Siti pun cakap dengan anak Mak Siti pun kasih duit. Besoknya pukul 10 pagi juga Mak Siti terus mendaftar, terus bayar. Alhamdulillah. Jadi kalau Mak Siti dapat gaji bulan-bulan 505, Mak Siti ikhlas cakap. Mak Siti memang tak bayar kes money. Satu bulan Mak Siti bayar 500. Mak Siti bayar. Last minute bulan 8 Mak Siti terus bayar habis. Lepas bayar habis Mak Siti terus buat pasport. Dia tu terus bergambar visa. Jadi maknanya perjalanan Mak Siti amat lancar. Pasal apa? Memang Mak Siti tanamkan niat. Mak Siti betul-betul nak pergi. Kata orang dah tak boleh balik. Apa pun yang berlaku. Sekalipun kata orang kita meninggalkan cucu yang sakit.
Mak Siti cakap apa? Ya Allah, Engkau telah memanggil aku. Aku reda, cucu aku sakit, aku tinggalkan. Aku hanya berdoa padamu, ya Allah, Kau angkatlah segala penyakit cucuku yang ada. Tapi semuanya terkabul. Itu yang Mak Siti betul-betul mengharukan dalam sejarah hidup Mak Siti dengan umur Mak Siti yang jadi warga Umar. Memang Mak Siti ni dah berumur, tapi Mak Siti memang tanamkan. Ini memang Mak Siti pada kawan-kawan semua. Mak Siti ada niat lepas PKP ni, Mak Siti memang nak pergi lagi bersama kawan satu gembala juga, Kak Ida. Dia ada di dalam tu. Dia pun dah ajak dia, tapi dia ajak Pak Siti pergi bulan puasa. Kita nak try macam mana pula bulan puasa di sana. InsyaAllah mudah-mudahan saya berdoa PKP cepat berakhir dan pada kawan-kawan. Mak Siti menyerulah gembala umrah memang terbaik, bimbingan yang terbaik. Pergi dihantar, balik dijemput. Dia punya petugas-petugasnya memang manis-manis belaka. Menghormati kita sebagai banyak membantu dan mengajar. Apabila di sana kita memang dibimbing. Setiap kali 3 kali bimbingan umrah kami dibimbing dengan baik. Jadi kata orang tak was-was lah kita pergi. Jadi pada yang kawan-kawan yang ada ni ikutilah gembala umrah pada bila-bila masa di Plaza Angsana. Beliau sentiasa menunggu. Mudah-mudahan segala cita-cita puan-puan, adik-adik yang nak pergi ke umrah akan dikabulkan. Jangan takut di sana. Di sana kita rasa happy, gembira, menengok suasana di sana. Maknanya kalau ikutkan macam tak nak balik. Tak nak balik kan? Tak nak balik. Tak nak balik. Itulah pengalaman yang masih dapat kongsikan pada hari ini ya. Terima kasihlah kepada adik Dila. Yang ini pun saya nak kata tukar. Adik Adila tu secara kebetulan Allah punya kuasa dia satu bilik dengan Mak Siti. Pergi shopping pun dengan Dila. Pergi makan dengan Dila. Kalau ada orang sakit pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia pergi. Kita jaga Kak En. Kak En nak makan pergi kat restoran pun. Kak En nak makan kita ambilkan. Tapi satu pengalaman lagi satu Mak Siti. Boleh. Satu. Selama ni Mak Siti tak makan daging. Makan yang benda yang berdasar tak makan. Tapi Mak Siti berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apabila disampai sana Kau bukakanlah seleraku makan apa yang aku tak pernah makan. Alhamdulillah kat sana Selera. makan kambing apa semua makan. Orang minum makan sikit, Mak Siti nambah. Makanan memang tak ada yang memang rasa bukan selera. Baguslah. Memang terbaiklah dia punya restoran daripada layanan dia, sarapan pagi dia, semua makan terbaik lah orang kata. daripada di Mekah sampai ke Madinah. Lagi satu bimbingan muslim kita menjaga dia punya maknanya dia punya tim mana yang belum makan dia memang jagalah siapa makan cepat-cepat naik restoran. Yang pertama pada Pakul Razi yang telah banyak memberi ceramah, dan juga satu lagi pengamatan kami tak pernah pergi Taif dapat pergi Taif. Lagi satu selalunya kami mendengar tempat Nabi di Gua Hira di Gua Hira cakap tempat sembunyi Nabi, tapi Mak Siti dapat pergi, dapat masuk. Jadi selama ni Mak Siti cakap Nabi disembunyikan di sana. Jadi kata orang kita hanya dengar kan. Tapi kali ni kita dapat tengok di sini tempat duduk Nabi disembunyikan dengan orang-orang Quraisy yang nak serang dia kan. Dengan musuh-musuh. Memang tempat duduk dia walaupun waktu tu kita pergi. Kak En pergi tak itu jam? Tak pergi. Kita pergi tapi waktu malam pukul 8 malam. Sampai sana cantik kawasan tu, bertatahkan tangga, kita boleh lihat. Sampai naik atas walaupun gelap tapi macam ada pancaran. Itulah sejarah betul. Mak Siti cakap tak pernah pergi Gua Hira, dapat pergi. Jadi Mak Siti pergi balik kampung, cerita dengan anak-anak dia ke mak dia kan. Jadi kata dia, kalau ada duit kau kumpul duit. Kalau kat sini kau boleh beli rumah, beli kereta. Kenapa setakat 7,000 kau pergi sana dapat tengok kata orang sejarah Rasulullah. Dekat sini apa yang tak kita beli kita dapat. Setakat 7,000 di sana lagi kita dapat. Kalau kat sini Mak Siti pergi KL boleh sesat. Tapi di sana alhamdulillah
Mak Siti lepaskan diri, Mak Siti tak sesat. Mak Siti boleh balik. Cuma Mak Siti cakap, ya Allah, aku sampai di bumi pun, kau tunjukkan aku jangan lulus. Janganlah kau kata orang benda tu Jangan sesat lah. jangan disesatkan. Alhamdulillah Mak Siti pergi seorang pun boleh balik. Alhamdulillah. Mak Siti dengan kawan lagi boleh balik. Tu cakap Mak Siti juga dengan kawan-kawan yang ada satu tim tu. Lagi satu sejarah, Mak Siti nak pergi pegang Kaabah tu. Mak Siti keluar pukul 12 malam waktu sana lah. Dengan kaedah kami memang tak tidur. Tu jam kami punya tim 4 orang pergi nak masuk dekat tu. Dapat betul-betul duduk depan Kaabah. Lepas Mak Siti buat tawaf sunat tu, Mak Siti dapat masuk Kaabah, dapat pegang begitu harumnya bau Kaabah, rasa kami tak lepas. Itu jam lagi sesak-sesak, Mak Siti cakap, ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus. Kerana aku di sini hajatku hanya nak pergi, nak tengok Kaabah, nak pegang. Allah kasih jalan yang lancar, dapat pergi pegang Kaabah yang berharum, dapat sembahyang dalam Hijri Ismail kan 2 kali. Walaupun tempat tu sempit, benda tu macam dilapang. Makcik dapat sembahyang sunat. Alhamdulillah. 2 kali dapat masuk Hijri Ismail. Alhamdulillah. Itu yang makcik cakap, yang teruja lah sangat. Teruja. Selama ni makcik hanya dengar dekat dalam TV, buku, tapi kali ni dekat Makam Rasulullah tu makcik dapat masuk. Dekat Hijri Ismail dapat sembahyang. Kata orang macam, ya ke saya ni dapat, ya ke, ya Allah, ya ke saya di sini? Tapi betul. Bukan kata orang olok-olok, kenyataan. Macam kami untuk sembahyang tu dikasih ruang untuk sembahyang sunat. Dan kami nak keluar pun tidaklah berlebihan sangat, dikasih macam. Alhamdulillah. Dekat Mekah tu, macam kami nak pegang, ada kawan kita tu Kak Ida, Kak En memang tak jumpa. Ada satu Mak Marni dan yang lain, kita memang dapat pegang lama lah. Rasanya pegang tu tak nak basuh tangan. Basuh. Tapi kena basuh juga. Pasal kita nak solat kan. Betul. Sebenarnya ni antara pengalaman Kak En dan Mak Siti. Saya tak sangka pula live pada hari ni bergelinang air mata dengan Mak Siti dengan Kak En punya pengalaman lah. Okey, jadi bagi sesiapa yang tengah menonton sekarang ini, jangan lupa pakai share dekat semua kisah-kisah yang diberikan oleh Mak Siti. Ini yang kisah pengalaman yang real lah, bukan kita buat-buat kan Mak Siti. Okey, jadi kita akhiri kita punya live kita pada hari ni. Lepas ni kita boleh borak-borak lagi Mak Siti. Boleh, insyaAllah kalau panjang umur. InsyaAllah. Okey, jadi kita akhiri pada hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan semua.